masa kini. Ia mempengaruhi minda dan fikiran Ryan untuk meneruskan taktik penipuannya ke atas setiap jual beli hartanah. Hasil daripada usaha Suresh bersama orang suruhannya, Ryan berjaya mengumpan pemilik perniagaan kosmetik terkenal di Malaysia, Datuk Roslina Jalil. Dengan nilai aset yang mencatat lebih puluhan juta ringgit, Ryan menganggap mangsanya kali ini ibarat ikan besar yang berjaya dijerat pada pukatnya. Setelah diberi penjelasan terperinci, akhirnya Datuk Roslina akur dengan perjanjian yang ditawarkan Ryan. Dari segi motif pembunuhan ni lebih daripada saya lebih kepada penipuan lah. Ataupun daripada sikap tamak daripada segi suspeknya sendiri. Yang mana kita dapat lihat MO dia memperdayakan mangsa-mangsa ni dalam membeli dalam satu urusan jual beli tanah di Pulau Pinang. Dan akibat daripada perjanjian ini, empat mangsa ni telah terkorban. Jadi kita lihat motif dia lebih kepada untuk mengelak daripada dia penipuan yang terbongkar lah. Berbekalkan pengalaman dan kemahiran akal belut, Ryan memperdaya mangsa-mangsanya. Semudah itu juga, dia berjaya mengumpan jutawan jelita Datuk Roslina Jalil. Ini hanyalah permulaan bagi perancangan jahat Ryan bersama rakannya Suresh. Kes menyayat hati yang menggemparkan negara pada ketika itu memberi kesan mendalam kepada ahli keluarga mangsa yang terbabit. Ramai terkesan dengan pemergian Datuk Roslina dan memberi impak besar kepada Noriah Idris, seorang wartawan merangkap rakan karib kepada mangsa. Dibagi tahu yang mangsa sebenarnya hilang. Ketika tu saya sebenarnya ialah bulan puasa. 2 hari sebelum dia ada telefon. Dia cakap, tak nak ke datang rumah dia solat tarawih bersama. Saya kata, saya sibuk lah. Dan bila bulan puasa ni saya agak sibuk sebab saya bersama anak saya kan. Akhirnya bila dapat tahu tu saya mulai resah. Saya bertanya kawan yang buat crime, macam mana ya? Sebab kita tak tahu dia di mana apa semua. So kawan tu bagi tahu yang memang hilang. Hilang ni dah tak dapat dikesan macam mana. Saya terus telefon anaknya. Anak dia kata, macam mana aunty boleh tahu? Saya kata, yalah kami dalam bidang ni ada hubungan baik dengan pihak-pihak berkuasa kami untuk menyelidik benda-benda macam ni. Sebab hubungan saya sebelum itu sangat rapat dengan mangsa. Indah kabar dari rupa. Tawaran yang dijanjikan Ryan ternyata jauh berbeza daripada apa yang dibincang. Datuk Roslina mengharapkan sebidang tanah seluas 15 ekar. Namun, hanya diberikan sebidang tanah bekas tapak semaian kelapa sawit, berbeza daripada apa yang ditawarkan dan tidak sesuai untuk dijadikan pusat tahfiz. Setelah mula menyedari dirinya ditipu peguam tersebut, dia menyuarakan ketidakpuasan hatinya sehingga tercetus perbalahan antara mereka. Ryan cuba untuk berunding demi memulihkan keadaan. Namun, Datuk Roslina berang, masih berkeras dan bertindak mengugutnya untuk memfailkan laporan polis bagi membongkarkan aktiviti penipuannya kepada pihak berkuasa. Berdasarkan kes ni, saya dapat lihat bahawa mungkin salah satu cara untuk kita mengelak daripada menjadi mangsa ni adalah
mungkin kita perlu membuat semakan lah. Sekiranya ada perjanjian ataupun offer yang nampak mencurigakan ni, sepatutnya harus disemak lah. Kita mempunyai banyak tempat, banyak avenue untuk kita semak kesahihan perjanjian ataupun urusan jual beli itulah. So elakkan jadi daripada mangsa penipuan lah. Semakan boleh dibuat dengan pihak polis juga, kita sedia boleh membantu untuk membuat semakan, dan mana-mana agensi kerajaan pun saya rasa mampu memberi bantuan lah sekiranya permohonan telah dibuat untuk membuat semakan. Percubaannya memperdaya jutawan jelita itu gagal. Berikutan Datuk Roslina, seorang yang berpengaruh dan dikenali ramai, dia bimbang aktiviti penipuannya dibongkarkan kepada pihak berkuasa. Ryan tidak menyangka dalam kelembutan Datuk Roslina berbicara, dia tegas dalam hal berkaitan kewangan yang membabitkan urus niaga jutaan ringgit. Tindakan Datuk Roslina hadir bersama 3 orang penasihatnya menyukarkan usaha Ryan dan rakannya Suresh untuk memperdaya Datuk Roslina. Namun, Ryan telah bersedia dengan perancangan kedua. Untuk mengendalikan kes-kes yang berprofil tinggi ini, memang memerlukan pelibatan ramai pegawai dan anggota, bukan saja daripada Polis Darjah Malaysia, tapi termasuk juga daripada pasukan-pasukan sahabat dan jabatan-jabatan kerajaan lain, termasuk juga pihak-pihak swasta. So saya rasa bertuah kerana saya dalam siasatan ini saya telah dibantu oleh Bukit Aman sendiri, Kuala Lumpur, Selangor, dan juga ada juga sehingga yang bantuan yang kita terima daripada jabatan daripada pasukan polis marin yang melibatkan diver pasukan gerakan udara PJU untuk menggunakan helikopter apa semualah. Memang ramai. Kegagalan Datuk Roslina menghadiri mesyuarat penting di pejabat pada hari kejadian menimbulkan kegusaran dalam diri pekerjanya. Setelah beberapa kali gagal menghubungi Datuk Roslina, mereka bertindak untuk menghubungi pemandu pribadinya, namun masih gagal. Begitu juga dengan peguam serta penasihat pribadinya yang juga tidak dapat dikesan. Nak kata saya kurang atau renggang dengan dia, tak ada. Tapi saya selalu cakap dengan dia, saya sibuk dengan kerjaya saya. Mungkin ada kawan-kawan dia yang boleh menemankan dia. Jadi macam dia kata, kenapa tak nak teman dia? Jomlah kita pergi tarawih sekali. Saya kata macam inilah. Kalau kawan-kawan you dah ada di rumah temankan you, okeylah tu, carry on. Saya tak apa sebab saya dekat office banyak sangat kerja. Kadang kami kena outstation apa semua kan. So akhirnya dia kata tak apalah. Tapi bila saya bercerita kepada kawan-kawan dan kepada bos saya dulu, saya kata 2 hari lepas sudah ada kos saya ajak. Dia kata nasib baik kamu tak ikut. Kalau kamu ikut, tata kamu pun akan terjebak sama. Mungkinlah takdir ke macam mana atau memang dah sampai masa ke, tata kamu pun mungkin menjadi mangsa, dibunuh juga. Saya kata alhamdulillah Allah melindungi saya. Tapi kesimpulannya memang hubungan kami sangat rapat. Apakah ada benda yang dapat menghalang daripada orang berfikir tidak baik tentang kita? Pemikiran orang adalah hak orang. Daripada kita adalah usaha. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara paling senang nak ingat satu benda ni. Tolonglah amalkan dalam kehidupan seharian kita. Pendek je doa dia. Mungkin pernah dengar, zikir dia pun ada. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang mana dalam masuk doa ni secara umumnya saya bagi
tahu, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang di langit dan di bumi, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha mengetahui. Kenapa kita perlu bergantung dengan doa, Ustaz? Kalau tak ada usaha, usaha tetap kena ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serba baik, serba sempurna pun ada orang benci, apatah lagi kita. Sebab apa? Kita tak mampu ubah apa yang orang fikir tentang kita, tapi insya-Allah kita mampu ubah macam mana lainan kita dengan semua orang. Kita hanya mampu merancang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi Islam yang terbaik, jadi manusia yang terbaik, cuba buat benda yang terbaik. Insya-Allah Allah akan bagi. Bagi apa? Bukan bagi apa kita nak, tapi bagi apa yang selayaknya dan apa yang mampu kita tanggung. Wallahu a'lam. Dia mengarah pekerjanya untuk menghalang jalan keluar Datuk Roslina dan pembantu. Tujuan asal hanya untuk menakut-nakutkan. Namun tak kala pergelutan berlaku, pekerja Ryan bertindak di luar kawalan, begitu juga dengan Ryan. Tanpa sekelumit rasa belas kasihan, pekerja Ryan mencederakan Datuk Roslina dan pembantunya yang tidak bersalah dengan kejam demi menutup segala aktiviti haramnya selama ini. Kes ini agak unik, yang mana kes yang kita siasat dan kita tuduh adalah di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesahan, iaitu bunuh. Yang mana bila kita kata kesalahan bunuh ni, so kita mesti ada orang yang dibunuh lah. So sehingga hari ini kita masih lagi tidak dapat menjumpai mayat keempat-empat, jasad keempat-empat mangsa ni lah. So cabaran dia, kes ni melibatkan beberapa tempat-tempat yang besar. Siasatan saya berpusat di Kuala Lumpur, di IPD Dawangi, sementara kes berlaku di Kuala Langat, Banting. So jarak tu agak menyukarkan, tapi saya rasa beruntung juga kerana saya dibantu oleh sepasukan daripada semua jabatan di dalam Polis Diraja Malaysia untuk menyelesaikan kes ni lah. Perjalanan kehidupan jutawan terkenal Datuk Roslina Jalil berakhir dengan tragedi ngeri yang menimpa dirinya bersama 3 orang pembantu. Dia dikatakan parah dipukul, kemudiannya dibunuh dan dibakar di sebuah ladang kelapa sawit terletak di sebuah kampung terpencil di Selangor. Kalau katakan kebakaran masih boleh kita siasat dan kena pasti siapa orang itu, siapa mangsa yang sebenar dia. Jadi dia kata dia lapik zinc, lepas zinc dia lapik dengan satu layer kayu api. Lepas tu letak mangsa, letak lagi kayu api sehingga lebih kurang 5 ke 6 kaki tinggi. Jadi saya dapat maklumat dari tim jasad. Cerita dia salah seorang pekerja dekat kebun tu ceritakan api bermula dari maghrib sampai ke subuh. Saya kata saya hendakkan bagi tahu tim jasad sila ambil zinc tersebut, walaupun dalam keadaan terbakar, boleh kata lebih pada 100% terbakar kan, tetapi DNA tak musnah, nasib. Okey, bermula pada 7 hari bulan 9 2010, beberapa siri tangkapan telah dilakukan berkaitan dengan kes ini dan proses siasatan dijalankan dengan lebih terperinci dan teratur lah. So hasil daripada beberapa siri tangkapan ni, kita telah dapat mahkamah di bawah Seksyen 3.
pastikan apa jua perbincangan atau bermesyuarat dibuat di tempat yang ramai menjadi saksi untuk kita lebih tenang dalam berbincang sesuatu perniagaan. Akhirnya, ingin saya menasihatkan kepada yang ramai menjadi saksi. Dalam setiap perbincangan, perlu berhati-hati dan selidik latar belakang rakan niaga yang baru dikenali. Dan jangan juga biarkan diri dikuasai sifat tamak yang memakan diri. Setiap niat jahat dalam diri pasti berakhir dengan pembalasan yang setimpal. Oleh itu, jauhilah jenayah kerana jenayah membawa padah.